Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian sirah, iaitu berkenaan dengan perniagaan dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ni kita telah berbincang berkenaan dengan hidup remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penggembala kambing dan juga beberapa peristiwa penting yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hendak pergi ke tempat hiburan dan kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke waktu pagi. Jadi pada malam ni kita masuk kepada umur muda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sekitar umur 20-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperniagakan barang-barang orang-orang Mekah, dan termasuk antaranya ialah harta Khadijah binti Khuwailid dan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut apa yang diceritakan oleh Ibnu Athir dan Ibnu Hisham, bahawa Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang saudagar yang masyhur serta terkenal dengan kemuliaan budi dan kekayaan harta. Sebilangan besar dari orang-orang Arab di masa itu meminjam sebahagian daripada hartanya itu sebagai modal perniagaan mereka. Bila mana Khadijah mendengar berita perihal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan akhlak yang terpuji, ia terus mempelawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjalankan usaha perniagaan dengan hartanya dan sanggup memberi keuntungan yang lebih dari yang pernah diberikannya kepada orang lain. Untuk mengiringi baginda dalam usaha perniagaan nanti, baginda akan dibantu oleh seorang budak suruhan Khadijah yang bernama Maisarah. Tawaran itu telah diterima baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerelaan hati. Baginda terus berlayar ke negeri Syam untuk menjalankan urusan perniagaan bersama Maisarah, iaitu budak suruhan Khadijah. Dalam perniagaan ini, baginda telah mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Bila baginda kembali bertemu Khadijah dengan keuntungannya tadi, baginda terus menyerahkan kepada Khadijah apa yang perlu dan patut diserahkan dengan penuh amanah. Semasa di negeri Syam, Maisarah telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tertawan dengan budi pekerti baginda yang mulia, dan segala-galanya ini terus diceritakan kepada Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah sungguh tertawan dengan keamanahan dan juga budi pekertinya yang tinggi, dan yang lebih menghairankan lagi ialah kelabaan yang berlebihan yang diperolehinya dengan berkat baginda. Dengan perantaraan Nafisah binti Manbah, Khadijah telah menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk menjadi teman hidupnya yang halal. Tawarannya tadi telah disambut baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tidak membuang masa bagi dia terus menyatakan hasrat hatinya yang mulia itu kepada bapa-bapa saudaranya, dan mereka pun terus melamar Kharijah melalui bapa saudaranya Amr bin As'ad. Perkahwinan pun dilangsungkan dengan selamatnya. Di kala itu Rasulullah SAW berusia genap 25 tahun, sedangkan Kharijah telah berusia 40 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita berbincang berkenaan dengan umur muda Nabi. Maknanya umur Nabi dalam sekitar 20-an. Yang pertamanya, Nabi SAW adalah seorang peniaga. Kalau kita faham kaedah ni, maknanya Nabi SAW ni, kalau bahasa orang ni hari ni orang panggil sebagai saudagar ataupun orang panggil sebagai trader. Maknanya orang Mekah yang ada harta, mereka berikan kepada sesiapa yang boleh tolong niagakan dengan mengambil komisen yang tertentu. Ini menjadi adat kepada sebahagian daripada peniaga-peniaga Mekah. Jadi tidak ketinggalan antaranya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kharijah binti Khuwailid ini adalah merupakan bangsawan yang juga merupakan orang antara terkaya di Mekah. Dan Kharijah binti Khuwailid, kalau kita tengok dalam peristiwa ini, merupakan orang yang sangat kaya dan orang yang banyak memberikan pinjaman dan membantu ekonomi orang-orang Mekah untuk mendapatkan modal dan seumpamanya. Jadi Kharijah ni bila dia dengar Nabi ni seorang yang jujur dalam perniagaan, yang sangat amanah, lalu Kharijah tawarkan kepada Nabi SAW untuk perdagangkan harta Kharijah, iaitu dia ambil harta Kharijah, barang-barang Kharijah binti Khuwailid, dan kemudian bawa pergi ke Syam. Bila sampai di Syam, maka barang daripada Mekah dijual, kemudian ambil pula barang di Syam untuk yang tidak ada di Mekah untuk dijual semula di Mekah. Itu cara perniagaan orang-orang Mekah pada zaman itu. Jadi Nabi SAW ni terkenal sebagai seorang yang jujur, dan dengan kejujuran itu menyebabkan Nabi SAW mendapat untung yang banyak. Jadi Kharijah ni dia pelik. Orang lain berniaga juga, tapi Nabi berniaga untungnya sangat berlipat kali ganda nak banding dengan orang lain. Ini antara realiti yang berlaku dalam peristiwa perniagaan Nabi SAW. Maknanya kalau kita tengok sejarah Nabi ini, yang pertama hari itu Nabi ini pengembala kambing pada umur remaja, kemudian menjadi peniaga pada umur 20-an. Dan Nabi bukan calang-calang peniaga, maknanya seorang peniaga yang sangat mahir dan boleh membawa keuntungan yang besar sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Disebabkan oleh Nabi ni seorang yang sangat jujur, menyebabkan Kharijah tertarik kepada Nabi SAW. Ringkas ceritanya, Kharijah yang melamar Nabi SAW, dan akhirnya Nabi terima dengan sukarela ataupun dengan hati yang sangat gembira, dan akhirnya berlangsungnya perkahwinan antara Nabi dengan Kharijah pada umur Nabi 25 tahun, dan Kharijah pada waktu itu ialah umur 40 tahun. Pengajaran dan juga renungan. Perniagaan Nabi Muhammad dengan harta Kharijah tadi merupakan sambungan dari siri perjuangan untuk menghadapi cabaran hidup yang dulunya dimulakan dengan menternak kambing seperti mana yang telah diterangkan dahulu. Perkahwin dengan Kharijah membayangkan kepada kita yang Rasulullah tidak memberatkan soal-soal kepuasan hawa nafsu, dan sebagaimana seperti pemuda-pemuda yang seumur dan sebaya dengannya. Kalau tidak sedemikian, sudah pasti bagi dia telah memilih
wanita-wanita yang lebih muda daripadanya. Di sini nyatalah kepada kita di mana perkahwinannya semata-mata kerana kejujuran dan kemuliaan budi Khadijah sehingga ianya digelar di masa jahiliah dengan wanita yang suci. Jadi ini antara hikmah dia. Jadi kalau kita tengok, Khadijah ni umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Jadi Khadijah ni digelar sebagai wanita suci, ataupun maknanya perempuan yang tidak sama dengan perempuan lain. Sebab zaman tu perzinaan, hubungan lelaki perempuan adalah hubungan yang tidak terbatas. Dan Khadijah memang terkenal sebagai seorang yang menjaga kehormatan dan seorang yang menjaga kesucian. Dan kalau kita ambil dari segi pengajaran daripada hadis ini menunjukkan kepada kita apa dia? Maknanya asas kepada perkahwinan itu bukan hanya berdasarkan nafsu semata-mata, tetapi perkahwinan itu antaranya mestilah memilih kejujuran dan memilih orang-orang yang baik sebagai teman hidup, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kisah ini. Walaupun kadang-kadang wanita itu lebih berumur daripada kita sendiri. Perkahwinan ini telah hidup dan membunga sehingga wafatnya Khadijah dalam usia 65 tahun. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha 50 tahun dan tidak terlintas di hati sanubari baginda untuk berkahwin dengan perempuan yang lain, sedangkan hati biasanya dalam usia antara 20 hingga 50 merupakan musim gelora perasaan, mahukan perempuan dan mahukan lebih daripada satu, untuk melepaskan hawa nafsu kebinatangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melintasi usia dan musim gelora ini tanpa memikir langsung soal-soal hendak berkahwin lebih, memadailah dengan Khadijah seorang. Kalaulah Rasulullah SAW mahukan lebih daripada satu, sudah tentu mudah baginya dan tidak pula menyalahi adat resam di masa itu, di mana orang-orang Arab di masa itu berkahwin lebih daripada satu atau mencari hamba abdi sebagai gundik simpanan. Di samping itu perlu kita ingat di mana Khadijah adalah janda umurnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 2 kali ganda. Bila kita memperkatakan soal ini, barulah dapat kita menyumbat mulut-mulut orang-orang yang mengeluarkan racun-racun berbisa yang mengancam kesucian Islam dan kekuatannya, yang terdiri dari golongan misioneri orientalis dan kuncu-kuncu mereka yang selalu mencanangkan berita-berita palsu yang tidak berasas. Mereka ini menyangka bila memperkatakan tentang perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapatlah mereka menggambarkan kepada umum yang Nabi Muhammad itu manusia yang tenggelam di dasar lautan hawa nafsu. Jadi kalau kita tengok hikmah yang besar di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kalau kita tengok sini sekitar dalam waktu kahwin tadi, Khadijah umurnya 40 tahun. Dan kalau kita tengok dalam dalam sejarah tadi juga usia 20 hingga 50 tahun. Kalau kita tengok umur Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, Nabi SAW umur dia 25 tahun. Maknanya beza sekitar dalam 15 tahun. Dan kemudian perkahwinan itu dia berlangsung sekitar 20 tahun. Dan dalam tempoh 20 tahun tadi, maknanya Nabi berkahwin hanya dengan Khadijah, tidak ada perkahwinan lain. Dan yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada waktu itu tidak sama dengan adat yang ada di kalangan Arab pada waktu itu. Untuk maklumat kita, Arab ni culture pada zaman tersebut boleh dikatakan hampir mustahil lah, dan sangat jarang orang kahwin seorang. 3, 4, kalau kita baca dalam sejarah sampai 20 orang isteri. Ini biasa di kalangan Arab Mekah pada waktu itu. Kalau isteri tak ramai pun mereka simpan gundik hamba abdi yang ramai.
Ini adat dan kultur Arab pada waktu itu. Adapun Nabi SAW tidak. Tidak ada kita kata hamba sahaya, walaupun Nabi dan Khadijah orang kaya. Dia boleh orang kata apa, beli hamba yang ramai. Tapi Nabi tak buat sebagaimana adat pada waktu itu, dan Nabi berkahwin hanya dengan Khadijah sehingga wafatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Seperti yang kita ketahui, di mana golongan misioneri Kristian dan para orientalis adalah seteru yang profesional yang paling ketat menentang Islam. Mereka berusaha mencari kesempatan untuk menghala tikaman yang membunuh ke arah Islam demi untuk mencari makan dengannya. Di sana terdapat tali baru mereka yang menentang Islam secara hobi, meniru-niru dan juga bertakrib sahaja. Persetujuan dan penentangan mereka terhadap Islam semata-mata untuk menunjukkan mereka tidak memihak kepada Islam dan adalah sahabat karib kepada penjajahan yang dianjurkan oleh para misioneri dan juga orientalis. Oleh demikian, maka karya kajian mereka langsung tidak berbau dengan objektif, walaupun mereka mengatakan yang karya mereka adalah kajian yang bersifat objektif. Dan tidakkah perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu tajuk yang paling mudah difahami dan dipegang oleh muslim yang waras? Ini adalah berlainan sekali dengan apa yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Kesemuanya ini bertujuan hendak menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang lelaki yang telah tenggelam ke dasar lautan hawa nafsu dan syahwat. Tetapi tajuk perkahwinannya ini sudah cukup membuktikan kepada kita pendapat yang sebaliknya, sebab manusia yang berhawa nafsu tinggi hidup di tengah-tengah arus dan gelombang jahiliah dengan usianya yang 25 tahun itu tidak mungkin mengekalkan dan membiarkan dirinya bersih tanpa dinodai. Manusia yang bersyahwat tinggi mustahil sanggup hidup dengan seorang janda yang sudah lanjut usianya dan kemudian terus hidup bersama-samanya tanpa memikir dan mengarahkan pandangannya ke arah perawan-perawan yang lain. Malah penghidupan baginda yang sedemikian itu berjalan dari zaman mudanya hingga menjangkau usia tua. Tentang perkahwinan baginda selepas wafat Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma dan dengan yang lain itu, sebenarnya setiap perkahwinan ini mengandungi cebisan hikmah ilahi yang kesemuanya menambahkan isi padu dan peratus keimanan seorang muslim, kerana di dalamnya tersemat peri agung dan tingginya akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesemuanya ini akan kita perkatakan di tempat-tempat yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya kalau kita ambil pengajaran yang penting daripada kisah ni ialah Nabi SAW ni kalau dia nak berupaya pada zaman muda sangat tidak ada halangan. Sebab macam kita baca tadi, Nabi ni orang kaya, seorang hartawan, seorang ahli perniagaan, dan Nabi boleh untuk utamakan harta dan Nabi boleh untuk mengutamakan perempuan, boleh. Tetapi menunjukkan kepada kita bahawa pada usia muda, orang ni biasanya kalau nak berupaya usia muda, usia antara 20-an hingga awal 40-an, itu biasa usia orang berupaya. Tetapi Nabi tidak. Nabi daripada usia 25 tahun berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid sehinggalah wafat Khadijah pada umur 60-an. Maknanya kalau kita tengok dalam kisah ni, maknanya Nabi SAW berkahwin, yang pertamanya bukan kerana hawa nafsu, yang keduanya berkahwin atas pilihan berasaskan kepada perempuan yang baik, perempuan yang suci, dan perempuan yang sangat murni dari segi akhlak dan juga keikhlasan, membantu masyarakat Mekah dari segi perniagaan dan juga seumpamanya. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nanti kita akan bincang selepas wafatnya Khadijah binti Khuwailid, selepas itu Nabi berkahwin antaranya dengan antaranya ialah Aisyah radhiyallahu taala anha,
dan juga dengan isteri-isteri yang lain. Dan kita akan tengok insya-Allah satu persatu dari segi hikmah dan kenapa perkahwinan-perkahwinan itu dia berlaku. Maknanya kalau kita ambil, kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW, waktu Nabi sudah jadi ketua negara. Biasa ketua negara ni dia akan ada ramai perempuan. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak, dan Nabi berkahwin. Dan isteri-isteri Nabi ni kalau kita tengok, sebenarnya kebanyakannya adalah orang yang berumur dan bukan orang yang cantik. Dan Nabi berkahwin, antara faktor yang utama adalah antaranya ialah untuk membela, antaranya ialah janda-janda yang kehilangan suami dan juga perempuan-perempuan yang kehilangan tempat bergantung. Dan itu antara faktor-faktor Nabi SAW berkahwin. Mana kalau kahwin ramai itu kerana nafsu, Nabi tak kahwin dengan orang yang tak ada rupa. Nabi tak berkahwin dengan orang yang berumur. Bahkan pada zaman tu macam saya sebutkan tadi, kalau orang ada banyak duit, dia boleh beli perawan-perawan hamba-hamba sebagai simpanan. Itu biasa pada zaman tersebut. Ini antara hikmah-hikmah yang dapat kita ambil daripada peristiwa Nabi SAW berniaga, dan juga Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, antara pengajaran penting juga yang perlu kita ambil daripada peristiwa ini. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia berfikiran, kalau kita ni tipu maka kita akan kaya, kalau kita berniaga secara jujur maka kita tak kaya. Itu sebenarnya satu persepsi yang salah. Nabi membuktikan bagaimana sebenarnya menjadi seorang ahli perniagaan yang jujur itu sebenarnya lebih menguntungkan. Kalau kita berniaga secara tidak jujur, sebenarnya dia boleh makan kaya sekejap, tapi tak akan bawa kepada keuntungan selepas daripada itu. Sebab itu kalau kita tengok harta negara dunia sekalipun, kalau negara dunia, kalau kita tengok, sebenarnya kalau kita nak berniaga, kita akan pergi cari tempat orang-orang yang boleh dikatakan sebagai jujur dalam perniagaan. Jujur dalam perniagaan, ataupun dia punya jaminan seperti perundangan dan seumpamanya ketat untuk memastikan rakyatnya berniaga secara jujur. Ini antara faktor-faktor yang penting, yang mana kalau kita tengok dalam peristiwa ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kejujuran itu adalah merupakan perkara fitrah yang Allah sudah jadikan, dan Allah sudah bentuk insan-insan yang terpilih sebelum daripada Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Seterusnya penyertaan Rasulullah SAW dalam usaha membina semula Kaabah. Kaabah ini telah dibina oleh Sayyidina Ibrahim AS untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembinaan dapat dilaksanakan selepas mengalami beberapa persengketaan dan permusuhan dengan penyembah-penyembah berhala. Pembinaan ini diselenggarakan mengikut wahyu ilahi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, yakni membina dasar-dasar Baitullah bersama Nabi Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah beberapa ketika berlalu, Kaabah yang dibina oleh Sayyidina Ibrahim dan anaknya tadi mula retak dan pecah. Di antara bencana yang telah melanda dan merubah Kaabah ialah banjir. Beberapa tahun sebelum dibangkitkan Rasulullah SAW, kerosakan ini menyebabkan puak-puak Quraisy terpaksa berusaha mendirikan semula binaan Kaabah lantaran kehormatan dan kemuliaannya. Justru Kaabah ini telah pun dimulia dan dihormati sejak beberapa masa yang lampau, yang telah diwarisi daripada Nabi Ibrahim AS.
Dalam usaha pembinaan semula ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turut serta memberi sumbangan fikiran dan juga tenaga. Baginda sendiri telah berusaha mengangkut batu-batu dengan tangan baginda sendiri. Usaha Rasulullah tadi telah memberi kesan yang begitu mendalam, di mana baginda telah dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh puak-puak Arab, iaitu siapakah yang lebih utama meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Perbalahan ini dapat diatasi setelah mana semua puak yang berselisih setuju dengan apa yang dicadangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda memang terkenal di kalangan orang-orang Arab di masa itu dengan gelaran Al-Amin yang mempunyai sifat amanah dan juga disukai ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kaabah ni adalah merupakan tempat yang dihormati secara tradisi sejak daripada zaman pembinaan awal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebenarnya kalau kita tengok cerita tentang Kaabah ni panjang. Ada banyak riwayat menceritakan sebenarnya Kaabah ni, tapak tu sendiri merupakan tapak yang sudah lama menjadi kiblat kepada umat manusia sejak nabi-nabi yang terdahulu. Disebabkan beberapa faktor, asasnya hilang, kemudian dibina semula oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni berlakunya ibadat tawaf. Dan kita mesti ingat bahawa zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail adalah zaman orang beriman. Kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi Ibrahim ni dia daripada Babylon. Dia berlawan dengan Namrud. Dan bila berlawan dengan Namrud, akhirnya Namrud dihancurkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin. Bila berpindah ke Palestin, Palestin dah ada kerajaan, dah ada orang, dah ada bangsa yang mendiami Palestin, yang dikenali sebagai bangsa Kanaan. Jadi bangsa Kanaan ni bangsa yang sudah duduk lama di Palestin sebelum ketibaan Nabi Ibrahim AS. Dan riwayat menceritakan bahawa Kanaan ini adalah sebuah kerajaan yang beriman, sebuah kerajaan Islam. Apa faktor dia? Sebab ulama-ulama sejarah sebut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni kalau diduduk dalam sesebuah negara, kalau negara tu negara yang kufur ataupun negara yang fasik, mesti Nabi-Nabi tadi akan menentang dia. Sebab Rasul ni, untuk maklumat kita, dia ialah manusia yang terima wahyu dan wajib sampaikan wahyu kepada orang. Jadi maknanya kalau kerajaan tu adalah kerajaan kufur, maknanya Rasul tadi tak boleh duduk dalam negara tu. Mesti dia akan berperang, mesti dia akan berlawan. Sama juga macam zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi menteri kepada kerajaan Mesir. Jadi kerajaan Mesir pada zaman Nabi Yusuf adalah kerajaan yang beriman. Maknanya Babylon hari ini Iraq beriman selepas jatuhnya Namrud. Palestin beriman pada waktu zaman Nabi Ibrahim berada di Palestin. Kemudian barulah anaknya Nabi Ismail dihantar pergi ke Mekah, dan pada waktu remaja Nabi Ismail maka Allah wahyukan untuk membina Kaabah. Jadi bila siap Kaabah, Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Ibrahim seru orang datang. Seru orang mari. Pada waktu tu kalau kita tengok, Allah Taala sebut seru orang ramai, ya'tu karijalan au rukbanan. Mereka akan datang kepada kamu sama ada secara berjalan ataupun secara berkenderaan. Apa hikmah daripada ayat ni? Kalau kita tengok, Allah Taala perintah Nabi Ibrahim suruh panggil orang ramai. Nabi Ibrahim pun tak tanya banyak, tak petekai banyak, tak pesan banyak, terus Nabi Ibrahim seru orang ramai. Padahal mana ada orang. Waktu Nabi Ibrahim seru tu tak ada orang, dia dengan Nabi Ismail je. Tapi apa hikmahnya dalam dakwah Islam ni? Kadang-kadang bila Allah perintah kita sampaikan Islam, biasanya kita ni petikai.
Kalau tak ada orang ikut, kita kata nak suruh buat apa, sia-sia dah. Mungkin hari ni kita suruh tak ada orang ikut, tapi esok lusa mungkin akan ramai orang ikut, disebabkan oleh asas seruan yang kita letak. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim selepas siap bina Kaabah dengan Nabi Ismail, Allah suruh seru orang ramai, panggil orang ramai datang. Nabi Ibrahim pun laungkan orang ramai untuk datang, dan Allah Ta'ala kata mereka akan datang sama ada berjalan ataupun mereka datang berkenderaan. Jadi apa yang berlaku? Yang berlakunya selepas itu, dari segi hukumnya, sebelum daripada Nabi SAW lagi, maka syariat bertawaf itu diturunkan kepada umat pada zaman itu. Akhirnya menjadikan Kaabah ni tempat yang suci, tempat yang dihormati sebagai tempat untuk tawaf umat Islam sebelum daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita baca sejarah hari itu, tiba-tiba ada satu zaman, seorang ni dia pergi ke Syam. Tengah jalan dia jumpa dengan para rahib agama Kristian yang sudah sesat, yang sudah menjadikan patung sebagai sembahan. Dia ambil patung tu, dia buat balik ke Mekah. Kemudian dia letak dekat Kaabah, dia ajak orang supaya sembah patung tadi. Walaupun berlaku sembahan patung, tapi patung pada zaman itu dianggap sebagai perantara. Mereka kata kami bukan sembah patung, kami sembah Allah. Tapi patung ni sebagai perantara di antara kami dengan Allah. Sebab kami nak minta direct dengan Allah, kami tak layak. Sebab kami ni banyak dosa, kotor dan seumpamanya. Maka mereka kata patung adalah perantara antara kami dengan Allah. Sehingga timbul teori-teori sesat. Antaranya sebab kita ni kotor, manusia ni banyak dosa, dosa ni tak akan suci sebab dia melekat di baju-baju. Akhirnya nak sucikan diri, mereka pergi ke Kaabah. Akhirnya mereka tawaf secara bertelanjang. Ini antara evolusi kesesatan yang berlaku sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga pada zaman Nabi, sebelum kelahiran Nabi, akhirnya berlaku banjir. Dan banjir tadi telah meruntuhkan Kaabah. Dah lama Kaabah tadi dibina, akhirnya mari banjir. Sebelum mari banjir itu dah retak. Bila mari banjir, akhirnya Kaabah runtuh. Bila runtuh, maka akhirnya dibina semula. Dan bila dibina semula, akhirnya masing-masing gotong royong. Dan diriwayatkan Nabi sendiri tolong pak saudara dia, tolong orang ramai bina balik Kaabah. Bila mana nak letak Hajarul Aswad, bila nak letak Hajarul Aswad, masing-masing bergaduh. Siapa nak letak? Kabilah mana nak angkat? Sebab Arab ni dia banyak kabilah. Jadi masing-masing nakkan kemuliaan. Sebab mereka anggap Kaabah ni suci dan Hajarul Aswad itu adalah benda yang suci. Jadi bila nak letakkan balik Hajarul Aswad di bucu Kaabah, di tempat asal dia, masing-masing dah bergaduh. Bergaduh dan diriwayatkan hampir cabut pedang. Bergaduh dia dalam kabilah-kabilah. Akhirnya mari satu cadangan. Dia kata kita ni duduk bergaduh dan kita mencadangkan lantik seorang pengadil, lantik seorang hakim untuk menentukan siapa yang paling layak untuk letakkan Hajarul Aswad ini. Jadi akhirnya mereka bersetuju untuk melantik orang yang pertama yang masuk ke kawasan Kaabah selepas daripada itu. Mereka pun tunggu siapa-siapa yang masuk, itulah hakim. Jadi akhirnya tiba-tiba yang masuk itu adalah Nabi SAW. Jadi mereka letak satu keputusan, kita tunggu siapa yang mari lepas ni. Kalau orang tu mari, tak kira siapa pun, maka dihakim. Tiba-tiba yang datang tu adalah Nabi SAW. Lalu mereka beritahu Nabi, kami dah setuju untuk nak melantik orang yang datang sebagai hakim. Dan ringkas ceritanya, Nabi pun membuat keputusan untuk semua kabilah pegang, ambil satu kain yang besar. Setiap kabilah pegang bucu kain, tanpa terkecuali. Dan Nabi ambil Hajarul Aswad, letak atas kain, dan semua kabilah angkat secara bersama. Kemudian akhirnya Hajarul Aswad itu diletakkan semula di tempat asal di bucu Kaabah. Dan keputusan Nabi SAW diterima dengan sukarela, diterima dengan hati terbuka, dan diterima dengan baik oleh semua kabilah
dan Nabi telah mendamaikan pergaduhan di kalangan kabilah-kabilah dalam menentukan siapakah yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asal sebagaimana sebelum daripada berlakunya banjir. Ini antara peristiwa yang berlaku di zaman ataupun pada umur muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti sekejap insya-Allah untuk sama-sama kita dengar azan insya-Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammad al-wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai renungan yang terakhir, kita cuba antaranya untuk nak lihat antaranya ialah kelebihan Khadijah binti Khuwailid ini. Antaranya ialah Nabi SAW selepas daripada wafatnya Khadijah, Nabi sentiasa sebut dan kenang nama Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga pada satu hari diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang dari isteri Nabi lebih daripada aku cemburu kepada Khadijah, kata Aisyah. Jadi Aisyah ni antara kelebihannya ialah antara yang termuda di kalangan isteri Nabi SAW, antaranya ialah
sebagai perawi kepada Nabi sendiri dari segi latar belakang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ni, jadi Aisyah ni, dia seorang yang terus terang. Seorang yang berterus terang. Antaranya kalau dia cemburu, dia beritahu dia cemburu. Ini perangai Aisyah. Jadi Aisyah kata, aku tak cemburu kepada isteri lain lebih daripada Khadijah. Sebab apa? Dia kata Nabi ni sikit-sikit sebut Khadijah, sikit-sikit sebut Khadijah. Hatta satu hari Nabi ni biasanya kalau dia buat makanan, antaranya kalau sembelih kambing, Nabi SAW akan agihkan kambing-kambing tadi ataupun daging-daging kambing tadi kepada kawan-kawan Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun Khadijah dah mati, tapi Rasulullah SAW ni dia kenang Khadijah dengan cara macam mana dia daging-daging tadi dia agihkan kepada kawan-kawan Khadijah. Sehingga Aisyah kata, aku cemburu. Sehingga aku kata dekat Nabi SAW, dunia tak ada perempuan lain ke selain daripada Khadijah? Dia kata kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata Khadijah ni begian, Khadijah ni begian. Antara hadis yang lain Nabi sebut Khadijah ni antara orang yang mempertahankan beliau sewaktu dalam kesusahan. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, Khadijah ni adalah isteri satu-satunya isteri yang bersama-sama dengan Nabi pada waktu saat pertama turunnya wahyu. Turunnya wahyu yang pertama. Khadijah ni merupakan isteri yang bersama dengan Nabi sewaktu turunnya wahyu yang pertama. Kalau kita baca dalam sejarah, waktu turunnya wahyu yang pertama, Iqra. Iqra Nabi tak boleh baca, malaikat peluk. Suruh baca lagi tak boleh baca, peluk sampai demam. Balik rumah demam, Khadijah tengok pelik. Sebab apa Nabi demam ni sampai ketar-ketar. Aisyah pun selimutkan Nabi dan tenangkan Nabi. Akhirnya Khadijah orang yang pertama Nabi mengadu perihal yang berlaku dalam peristiwa tersebut. Jadi Khadijah ni sebenarnya dia masuk Islam, orang yang pertama masuk Islam, bukan hanya disebabkan Nabi sebagai suami, tetapi bila mana Nabi terima sahaja wahyu yang pertama, Khadijah pergi tanya pak saudara dia, seorang yang kuat Kristian. Pak saudara dia kata itulah juga An-Namus yang turun kepada Nabi Musa, yang turun kepada Nabi Isa, dan ini menunjukkan bahawa suami kamu adalah seorang Nabi akhir zaman. Itu antara faktor yang menyebabkan akhirnya Khadijah paling awal masuk Islam selepas menerima perkhabaran Nabi terima wahyu daripada malaikat Jibril dalam peristiwa Gua Hira, sebagaimana yang kita maklum. Yang keduanya, waktu orang baikot Nabi. Nabi ni waktu orang baikot, waktu orang hentam, waktu orang bully Nabi SAW, antara faktor orang tak berani nak bully Nabi macam bully sahabat lain. Antara faktor yang pertamanya ialah pak saudara Nabi, Abu Talib. Yang faktor yang kedua ialah kerana Khadijah. Jadi macam kita ceritakan tadi, Khadijah ni banyak jasa kepada orang Mekah. Bantu masyarakat, bantu orang susah, beri modal kepada peniaga. Peniaga nak lingkup, dia bantu. Itu jasa Aisyah. Disebabkan jasa ni menyebabkan orang nak bully Nabi, orang nak hentam Nabi, orang nak kenakan Nabi, orang tak berani. Sebab apa? Sebab hormat kepada Khadijah. Ini antara jasa yang besar Khadijah dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu selepas wafatnya Abu Talib, selepas meninggalnya Abu Talib, pak saudara Nabi yang protek Nabi, maka dengan sebab masih ada Khadijah menyebabkan orang tak berani nak apa-apakan Nabi, disebabkan ada Khadijah yang banyak jasa kepada orang-orang Mekah. Dan Khadijah ni waktu Nabi kesusahan, waktu Nabi kesedihan, waktu Nabi tertekan disebabkan oleh herdikan, disebabkan perbuatan orang musyrik Mekah, maka Aisyah merupakan orang yang banyak pujuk, yang banyak memberi nasihat, yang banyak memberi pandangan dan banyak mententeramkan Nabi. Sebab itu Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu hadis lain, dia mempertahankan aku sewaktu semua orang memusuhiku. Dialah yang memberikan infak kepadaku waktu memperjuangkan Islam pada peringkat awal.
dan menyebabkan akhirnya bila Aisyah meninggal, Nabi SAW akhirnya ditekan lebih teruk oleh musyrikin Mekah selepas daripada Khadijah meninggal. Jadi disebabkan faktor-faktor ini menjadikan Nabi SAW, walaupun Khadijah sudah meninggal, Nabi banyak sebut tentang Khadijah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyaklah kalau kita baca hadis-hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Aisyah. Antaranya ialah satu hari malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril kata, nanti sekejap lagi Khadijah akan bawa bekas, ada makanan, ada minuman, dan kamu sampaikan salam kepadanya bahawa di syurga Allah telah sediakan mahligai daripada bambu-bambu yang dibuat daripada mutiara, dan kamu sampaikan salam kepadanya bila dibawa makanan kepada kamu. Selepas tak lama lepas tu, betul sungguh malaikat Jibril sebut tadi, tiba-tiba tiba-tiba Khadijah bawa makanan kepada Nabi SAW, dan Nabi beritahu kepada Khadijah berita gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam peristiwa hadis yang diceritakan tadi. Dari sana banyaklah hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Khadijah, dan itu merupakan antara hikmah yang besar Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, dan Nabi sifatkan Khadijah ni antara perempuan yang terhebat selain daripada Maryam, ibu kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam merupakan perempuan yang terpilih di zaman sebelum itu, dan Khadijah merupakan perempuan yang terpilih di zaman Nabi SAW. Dan itu antara dia panggil manaqib, kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan daripada beberapa renungan ini dapat memberikan istifadah kepada kita daripada dua peristiwa penting. Yang pertamanya ialah perkahwinan Nabi dan perniagaan Nabi dengan harta Khadijah, dan yang keduanya ialah tentang peristiwa Nabi diterima sebagai seorang yang sangat amanah, seorang yang diterima oleh masyarakat dengan penghakiman peristiwa Hajarul Aswad dalam peristiwa pembinaan Kaabah. Jadi insya-Allah pengajaran peristiwa pembinaan Kaabah kita akan bincangkan pada bulan depan insya-Allah. Jadi saya ingat masih tak izinkan kita berhenti sekarang insya-Allah dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wal asli insan fi khusil lazim as-salihat wa tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allamna ma wa lam na'lam wa faqihna ma tu'allimuna وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وابعثنا الخطأ والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. برشد الانصاف برشد الانصاف.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو القيوم اللهم أنت السلام منك السلام إياك السلام حينا والسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله
لله. الله أكبر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودغيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق له علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من التفات. ارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تكفر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه